Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung ulang kaji UPKK dalam subjek adab bagi kertas 2. Okey. So untuk kertas 2 ni kebanyakan soalannya adalah soalan yang berbentuk subjektif. Okey. Kita tengok soalan pertama. Okey, soalan pertama ni 10 markah, jawab semua soalan. Okey, soalan 1, tulis 2 adab sebelum berjalan. Tulis 2 adab sebelum berjalan. Okey, antara jawapan-jawapan yang kita boleh tulis kat sini adalah yang pertama menutup. Okey, menutup aurat. Menutup aurat. Yang kedua membaca doa. Okey, kita boleh tambah lagi pilihan jawapan yang lain, antaranya ialah memulakan dengan langkah kanan. Okey, langkah kanan. Kemudian apa lagi? Meminta izin. Okey, meminta izin. Salah, sekejap. Okey, meminta izin daripada kedua ibu bapa. Okey, kemudian niat berjalan dengan tujuan baik. Okey, soalan 1 ni dia kata tulis 2 adab sebelum berjalan. So kita boleh kemukakan kat sini 5 contoh jawapan, yang mana kalau dia minta 2, tulislah 2. Antaranya ialah adab sebelum berjalan, menutup aurat, membaca doa, memulakan dengan langkah kanan, meminta izin daripada kedua ibu bapa, dan niat berjalan dengan tujuan yang baik. Okey, kemudian soalan seterusnya. Okey. Penyataannya ialah Osman bermain telefon bimbit ketika sedang melintas jalan. Nyatakan 2 akibat perbuatan Osman di atas. Okey. So, apa akibat tidak beradab? Okey, yang ni tidak beradab semasa berjalan. So, semasa melintas jalan dia bermain telefon bimbit. So, antara antara akibat daripada perbuatan Osman ni kita boleh tulis kat sini adalah yang pertama, perjalanan tergendala. Kemudian kita boleh tulis lagi terdedah kepada bahaya. Ataupun mendapat dosa. Ataupun apa lagi akibat tidak beradab semasa berjalan? Tidak berdisiplin.
Okay. Lagi akibat akibat tidak mengamalkan adab semasa berjalan, dikeji dan dicaci. Okay. Dan kita boleh tulis ini dimurkai Allah. Okay. Itu antara akibat perbuatan Osman. Okay. Kemudian soalan yang ketiga, dia tanya apakah pengertian jenazah? Okay. Apakah pengertian jenazah? Okay. Jenazah. Okay. Jenazah ialah orang Islam, okay, orang Islam yang meninggal dunia sama ada lelaki, perempuan atau kanak-kanak. Okay. Pengertian jenazah ialah orang Islam yang meninggal dunia sama ada lelaki, perempuan atau kanak-kanak. Okay. Seterusnya soalan 4, tuliskan 2 adab menziarahi perkuburan. Okay. Tuliskan 2 adab menziarahi perkuburan. Okay. Antara adab-adab menziarahi kubur adalah yang pertama, okay, memberi salam. Memberi salam kepada ahli kubur. Memberi salam kepada ahli kubur. Yang kedua, menutup aurat. Okay. Kemudian seterusnya kita boleh tulis tidak melangkah, di atas kubur. Okay. Apa lagi yang kita boleh tulis berkaitan dengan adab menziarahi kubur? Tidak berbual kosong. Okay. Lagi menjaga kebersihan. Okay. Dan tidak berlari-lari. Okay. Tidak berlari-lari. Okay. Itu adab menziarahi perkuburan. Okay. Seterusnya, soalan seterusnya ialah nyatakan 2 hikmah beradab ketika menziarahi kubur. Apa hikmah-hikmah beradab ketika menziarahi kubur? Okay, yang pertama, dapat mengambil pengajaran
Dapat mengambil pengajaran, kemudian merapat hubungan dengan keluarga si mati, dan yang ketiga, kita tambahlah satu lagi, mendorong mendorong untuk melakukan ibadah. Okey, mendorong untuk melakukan ibadah. Okey, itu antara hikmah-hikmah beradab menziarahi kubur. Okey, soalan seterusnya, soalan kedua, 10 markah, jawab semua soalan. Soalannya ialah yang pertama, tulis 3 pengertian orang tua. Okey, 3 pengertian orang tua. Okey, yang pertama, pengertian orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita. Okey, yang kedua, pengertian orang tua yang kedua adalah orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Okey, kemudian pengertian yang ketiga ialah orang yang lebih tua dari ibu salah ibu bapa kita. Okey, 3 pengertian orang tua. Yang pertama, orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua, orang yang seusia dengan ibu bapa kita. Dan yang ketiga, orang yang lebih tua dari ibu bapa kita. Okey, so selesai pengertian orang tua. Kemudian soalan yang kedua, kita tengok. Dia ada pernyataan kat sini. Zaki mengejek cara percakapan seorang lelaki tua yang sudah uzur. Okay. Zaki mengejek cara percakapan seorang lelaki tua yang sudah uzur. Okay. Soalannya, tuliskan 2 akibat daripada perbuatan Zaki di atas. Okay. Apa akibatnya? Zaki ni dia mengejek percakapan orang tua yang dah uzur pula tu. Okay. Antara akibat yang kita boleh tulis adalah yang pertama, mendapat dosa. Yang kedua, hidup tiada keberkatan. Hidup tiada keberkatan, ataupun kita boleh tambah lagi, tidak dihormati
tidak dihormati masyarakat atau dibenci Allah dan Rasul. Okay. Okay. Akibat daripada perbuatan Zaki kerana mengejek cara percakapan seorang lelaki tua yang sudah uzur adalah mendapat dosa, hidup tiada keberkatan, tidak dihormati masyarakat dan dibenci Allah dan Rasul. So kat sini kita bagi 4 pilihan jawapan, pilihlah ataupun hafallah 2 sahaja sebab soalan dia minta 2 akibat. Okay, dan soalan yang ketiga, nyatakan 3 cara menjaga hubungan dengan orang tua. Okay, cara menjaga hubungan dengan orang tua. Okay, yang pertama, bercakap. Okay, bercakap dengan sopan. Okay, yang kedua, menghormati mereka. Menghormati mereka. Yang ketiga, memberi pertolongan. Memberi pertolongan kepada mereka. Ataupun kita boleh tambah satu lagi. Okay, mendoakan kesejahteraan. Okay, kesejahteraan mereka. Okay. So, 3 cara menjaga hubungan dengan orang tua ialah bercakap dengan sopan, menghormati mereka, memberi pertolongan kepada mereka dan mendoakan kesejahteraan mereka. Okay, kemudian kita tengok soalan yang keempat. Soalannya ialah tulis 2 perkara yang perlu dijauhi ketika pulang menziarahi datuk di kampung. Okay, apa perkara yang perlu dijauhi ketika kita pulang menziarahi datuk di kampung? Yang pertama adalah tidak bersalaman dengan datuk, atau yang kedua menengking dan bercakap kasar. Okey. Ataupun kita boleh tambah lagi mencaci mereka ataupun memotong percakapan mereka, memotong percakapan datuk ataupun mengejek percakapan datuk, mana-mana jawapan yang sesuai lah. Okey. Seterusnya, soalan ketiga 10 markah. Jawab semua soalan. Okay, dia ada situasi dia kat sini. Jamil menghadiri mesyuarat di tempat kerjanya bagi membincangkan masalah yang dihadapi oleh syarikat. Dia berharap agar masalah ini mendapat jalan penyelesaian. Okay. Situasi dia adalah Jamil menghadiri mesyuarat di tempat kerja dia bagi membincangkan masalah yang dihadapi oleh syarikat dia. Kemudian dia berharap agar masalah yang dihadapi oleh syarikat tu dapat jalan penyelesaian.
Okey, soalan dia, jelaskan 3 adab yang perlu diamalkan sepanjang mesyuarat berlangsung. Okey. So kita boleh tulis jawapannya ialah yang pertama, berbincang dengan aman. Berbincang dengan aman. Yang kedua, menghormati keputusan yang dicapai. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan idea yang bernas, dan kita boleh tambah satu lagi, menghormati pendapat orang lain. Okey, itu ada adab dalam mesyuarat. Berbincang dengan aman, menghormati keputusan yang dicapai, mengeluarkan idea yang bernas, dan menghormati pendapat orang lain. Okey, seterusnya, soalan 2. Soalannya ialah tulis 3 akibat sekiranya Jamil tidak menjaga adab bermesyuarat. Okey, tulis 3 akibat sekiranya Jamil tidak menjaga adab bermesyuarat. Okay, so ni adalah akibat tidak menjaga adab ketika bermesyuarat. Okay, antaranya ialah mesyuarat menjadi kacau bilau. Mesyuarat menjadi kacau bilau. Kemudian yang kedua, melemah dan merugikan syarikat. Melemah dan merugikan syarikat. Kemudian yang ketiga, tiada keputusan yang dicapai. Okey. Dan kita boleh tambah lagi kat sini, dibenci rakan sekerja. Okey. Okey, akibat tidak beradab semasa bermesyuarat adalah mesyuarat menjadi kacau bilau, melemah dan merugikan syarikat, tiada keputusan yang dicapai, dan dibenci rakan sekerja. Okey, kita tengok kepada soalan seterusnya.
Okay, soalan 3, dia kata nyatakan pengertian jual beli. Okay, so jual beli ialah satu proses pertukaran barang mengikut nilai harga barang oleh peniaga dan pembeli mengikut syarat yang tertentu disertakan dengan akad. Okey, dia suruh kita nyatakan pengertian jual beli. Jual beli ialah satu proses pertukaran barang mengikut nilai harga barang oleh peniaga dan pembeli mengikut syarat yang tertentu disertakan dengan akad. Okey, soalan seterusnya, soalan 4. Tulis dua daripada hikmah-hikmah mengamalkan adab jual beli. Okey, hikmah mengamalkan adab jual beli ialah tiada penipuan, tiada penipuan, tiada penipuan. Kemudian hikmahnya lagi, ekonomi mantap. Okey, seterusnya kita boleh tambah lagi barang yang berkualiti kemudian ikut sunnah Rasulullah. Okey. Hikmah mengamalkan adab jual beli ialah tiada penipuan, ekonomi mantap, barang yang berkualiti dan ikut sunnah Rasulullah. Okey, kita tengok kepada soalan seterusnya. Soalan keempat, jawab semua soalan berdasarkan gambar di bawah. Okey, jawab semua soalan berdasarkan gambar di bawah. Okey, itu adalah gambar satu keluarga yang menerima tetamu di rumah dia. Okey. Kemudian soalannya ialah nyatakan 3 daripada adab melayan tetamu. Okey, adab melayan tetamu. So kita boleh tulis kat sini. Yang pertama, menjawab salam. Okey.
Kemudian sambut kedatangan tetamu. Okay, seterusnya jemput jemput tetamu masuk ke dalam rumah. Jemput tetamu masuk ke dalam rumah. Dan kita boleh tambah lagi, antara jawapannya adalah bermanis muka dan ataupun bersalaman dengan tetamu. Okey. Selesai, ada adab melayan tetamu, menjawab salam, sambut kedatangan tetamu, jemput tetamu masuk ke rumah, bermanis muka dan bersalaman dengan tetamu. Okey, seterusnya. Ini soalan yang kedua. Okey. Tulis dua contoh layanan yang baik kepada tetamu. Okey. Contoh layanan layanan yang baik kepada tetamu ialah yang pertama, sediakan jamuan termampu. Okey, sediakan jamuan termampu. Yang kedua, tidak bermegah dan riak. Okey. Kemudian apa lagi yang kita boleh tambah? Makan bersama. Okey, makan bersama-sama tetamu dan beri keselesaan kepada tetamu. Okey. 3. Okey, soalan yang ketiga. Senaraikan 3 faedah melayan kedatangan tetamu. Apa faedah-faedahnya melayan kedatangan tetamu? Yang pertama, bertambah keberkatan. Bertambah keberkatan hidup. Okey. Kemudian mendapat pahala. Okey, mendapat pahala. Lagi apa yang kita boleh tulis? Mengukuhkan silaturahim. Okey, lagi disayangi Allah dan Rasul. Okey, disayangi Allah dan Rasul. Okey, kemudian diampunkan dosa.
Okey, diampunkan dosa. Seterusnya, disayangi masyarakat. Okey. Okey, faedah melayan kedatangan tetamu adalah bertambah keberkatan hidup, mendapat pahala, mengukuhkan silaturahim, disayangi Allah dan Rasul, diampunkan dosa dan disayangi masyarakat. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan ulang kaji UPKK subjek adab bagi kertas 2. Okey. Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama mendapat manfaat daripada video ulang kaji ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.